Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Nama saya Siti Hawa binti Jaafar. Saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif bagi syarikat Agrocer Senyap Berhad. Syarikat bermula pada tahun 2011. Waktu tu kami sebagai trading company, syarikat yang memasarkan bahan input pertanian, specifically baja. Waktu tu kita bermula sebagai sebuah syarikat enterprise. Nama syarikat kita Agro Technology Services Enterprise. Trading company yang jual produk baja syarikat lain. So kita jalan satu Malaysia, kita perkenalkan produk tu dan kita jual kepada pekebun. Jadi pada 2016 kami dah set up satu syarikat Senyap Berhad, iaitu Agrocer Senyap Berhad, di mana kami masih lagi menggunakan modus operandi yang sama sebagai trading company, tapi pada 2017 kita dah mulakan production kita sendiri, kilang yang memproses baja kimia jenama sawit emas, dan kita pasarkan pada seluruh Malaysia. Semuanya bermula pada masa saya bekerja di sebuah syarikat baja kimia milik pelabur daripada Taiwan. Waktu tu saya mula terdedah kepada industri pertanian, khususnya input pertanian. Saya dapat jawatan sebagai eksekutif operasi. Jadi saya belajar operasi syarikat tu, saya belajar bahagian pemasaran dan kita jalan satu Malaysia. Bila waktu saya kerja kat situ, baru saya tahu yang rupanya industri pertanian ni, khususnya sawit ni adalah nombor 2 terbesar di dunia. Dan majoriti kalau kita jalan satu Malaysia, kita akan nampak di mana-mana pun tanaman kelapa sawit. Sampailah kita memang tekad bila kita tahu dalam industri ni kita boleh berkembang, sebab belum ramai lagi waktu tu yang sebaya saya involve dalam industri ni. Bumiputra ni involve dalam industri ni, tapi bukan hanya baja organik, tapi kita nak khusus kepada baja kimia. Sebab itu yang banyak digunakan oleh ladang-ladang besar seperti Felda, Felcra, Risda. So kita tanya kenapa ladang-ladang besar ni pakai baja kimia, bukan baja organik. So bila kita tengok daripada situ market yang kita ada dan apa kelebihan baja kimia ni yang boleh beri kepada pekebun, jadi kita memang fokus baja kimia. Dan alhamdulillah kita belajar macam mana cara nak buat baja tu sendiri, chemical content bahan mentah, cara campuran, jenis baja yang keluar. So bila kita dah dapat kesimpulan daripada apa yang kita research tu, so barulah kita boleh keluarkan produk sawit emas, getah emas, padi emas dan Lala Grow. Baja sebatian ni ada banyak jenis. Ada butiran, ada compact, macam apa yang kita buat ni. So kenapa kita pilih apa yang kita buat sekarang ni? Pertama sebab mesin. Mesin baja kita adalah mesin untuk buat baja compact, bukan baja butiran yang ada coating ke, ada production flow yang lain. Jadi perbezaan tu bila kita rasa mesin yang kita ada tu untuk buat baja ni, dan juga kos pembuatan dan juga kos jualan tu lebih rendah daripada baja-baja yang lain. Tapi efektifnya baja tu kita rasa setanding ataupun lebih lagi. Sebab ada baja yang disalut, ada baja yang tak disalut. So semuanya ada kelebihan masing-masing. So kita pilih yang tak disalut sebabkan mesin kita. Mungkin in future syarikat mampu untuk invest lagi, so mungkin kita akan beli mesin yang macam tu. Sebab permintaan baja yang disalut dan tak disalut ni, coating ataupun tak coating ni, terpulang pada ladang tu sendiri. Sebab setiap ladang ada agronomisnya sendiri. Ada agronomis cakap okey kita pakai baja compact. Ada agronomis cakap okey kita pakai baja butiran yang disalut. Jadi dia sama je sebenarnya, cuma mesin tu yang membezakan. Okey, baja ni ada 3. Okey, baja tunggal, baja sebatian kimia dan juga baja organik. Okey, baja organik kita letak tepilah, sebab baja organik ni dia lebih kepada abu tandan ke, tinja haiwan ke. So kita tak buat yang tu. Okey, baja kimia ni pula ada sebatian dan juga ada straight fertilizer lah kita cakap. Sebab untuk kita buat baja sebatian ni kita perlukan bahan mentah. Bahan mentah tu sendiri adalah baja. Baja kita NPK.
formulation untuk setiap produk baja tu. So NPK, MGO ni N untuk daun, P untuk akar, K untuk buah, MGO untuk tanah, merangsang fotosintesis. Ada orang yang dia nak pakai baja terus, baja langsung ni. Sebab dia kata dia letak bahan N dulu, nanti bulan depan dia letak bahan P, bulan seterusnya dia letak bahan K. Tapi kos akan berbeza. Sebab kalau orang tu letak bajet NPK MGO, 3 bulan sekali apply, lepas tu 3 bulan kemudian apply. Kalau letak bajet straight ni, mungkin dia kena apply setiap bulan, especially kos pekerja lah tinggi. Dan juga kos belian tu sendiri pun, belian bahan mentah tu pun tinggi. Jadi kenapa kita nak propose pada pengguna untuk pakai bajet NPK MGO ni? Sebab formulation tu dah balance. Jadi keperluan pokok tu sekali tabur memang dah ada untuk daun, memang dah ada untuk akar, memang dah ada untuk buah dan juga ada untuk tanah. Jadi terpulang pokok, contoh kita ikut umur pokok 7 tahun ke bawah kita bagi formulation ni. 7 tahun ke atas kita nak dia improve untuk buah je, kita bagi formulation yang lebih kepada buah. Kalau pokok tu dah 15 tahun ke atas, dia dah tak perlukan akar dan juga batang, kita bagi dia baja untuk penghasilan yang tinggi supaya nanti cukup 25 tahun kita dah boleh replanting. So memang kita nak propose kepada pekebun untuk pakai baja NPK, harga yang lebih efektif, tenaga kerja yang limited dan juga hasil yang optimum yang kita boleh capai. Kita dah berada di pasaran hampir 5 tahun. So saya rasa dalam masa 5 tahun ni cukup untuk pekebun tahu sejauh mana keberkesanan sawit emas kepada ladang, kepada penghasilan. Jadi alhamdulillah setakat daripada hari ini pelanggan-pelanggan sawit emas semua masih lagi dan setia. Kalau kita nak bagi data, kalau kita nak bagi statistik, mungkin berbeza daripada segi tanah, daripada segi plantation management. Tapi kita nak tengok hasil tu sendiri, apa yang pekebun semua dah pakai dan hasil yang diorang dapat. So kita confident untuk propose baja kita ni kepada siapa-siapa sahaja yang nak cuba. Sebab bagi kita, nak tukar kepada produk baru tu bukan senang. Baja adalah salah satu investment yang besar untuk ladang. Kos baja ni besar. Jadi saya faham kenapa mereka tak suka-suka nak tukar pakai baja lain. Tapi saya yakin kalau bagi kami peluang, contohnya lah kalau pekebun tu ada 10 ekar, kita boleh cuba 1 ekar dulu. Compare dengan baja yang dia pernah pakai sebelum ni. So kita cuba dulu, kita tengok hasil macam mana. Kalau rasa hasil okey dan harga baja berpatutan, saya memang mengalu-ngalukanlah pekebun untuk tukar kepada sawit emas. Sebab kita bukan hanya menjual barang, kita juga memberi latihan teknikal, kita lawat ladang, kita faham apa yang pekebun mahukan, kita mendengar keluhan dan juga komplain daripada pekebun. So kita sentiasa ada penambahbaikan kepada produk kita, bahan mentah yang kita guna, sebab pokok tak boleh tipu. So kalau orang tu letak baja, pokok mati, hasil tak ada, itulah dia. Tapi kalau orang tu letak baja, hasilnya elok, pokoknya sihat, berat buah semakin bertambah, benda tu kita tak boleh buat-buat. So kita memang rasa pencapaian kita setakat pada hari ini memberangsangkanlah. Okay, misi kita adalah kita nak capai paling minimum 1 ekar 1 tan. Sebab bila kita jalan satu Malaysia, ada lagi kawasan yang 1 ekar tak dapat 1 tan pun. Sedangkan itu adalah hasil yang minimum ataupun optimum lah. Jadi walaupun ada yang pengguna-pengguna baja sawit masih dapat 3 tan, 2 tan 1 ekar, tapi kita tak nak menjanjikan bulan dan bintang. Dan mungkin pengurusan peladangan dia berbeza dengan orang lain. Tapi walau macam mana pengurusan peladangan, kita yakin kalau diorang bertukar kepada sawit emas untuk dapatkan 1 ekar 1 tan tu, insya-Allah. Memang itu adalah target kita lah. Kalau tak dapat, kita akan kaji kenapa tak dapat. So daripada situ kita akan buat pembetulan lah apa yang dia boleh betulkan, apa yang dia boleh improve untuk ladang dia supaya at least dia dapat 1 ekar 1 tan. Okey, tak ada perniagaan yang tak ada cabaran. Especially perniagaan yang boleh kata niche market.
benda yang orang tak sedar. Untuk kita keluarkan brand baru, memang orang akan cakap, alah ni barang baru, dia dah pakai benda ni dah 10 tahun dah, takkan nak suka-suka tukar. Betul ke? Production ni kat mana? Hasilnya kat mana? Jadi waktu tu bila suami pergi keluar jalan satu Malaysia untuk pasarkan produk ni, memang majoriti mereka tak percaya. Tapi ada yang percaya. Waktu tu memang kami sangat menghargai dan even sampai hari ni pun mereka dengan kita. So kita faham waktu tu kenapa orang tak percaya sebab barang baru. Tapi bila kita datang kepada customer ni, kita bukan hanya jual barang. Kita ada pengalaman jaga ladang. Kita faham tentang kelapa sawit sikit-sikit. So kita boleh masuk ladang dengan dia. Kita tengok, okey tuan, mungkin tuan boleh cuba. Tuan jangan cuba banyak, tuan cuba sikit. Bila tuan cuba sikit, tengok elok tak pokok, improve tak. So dari situ bila kita mulakan dengan kecil, kita mulakan dengan sikit tu, lama-lama daripada 1 tan orang dah order 5 tan. Daripada 10 tan dah order 30 tan. So ada majoriti yang kampung tu memang majoriti semua orang pakai sawit emas. Cerita daripada mulut ke mulut ni memang efektif lah. Memang itu yang bantu kita untuk orang cari. Oh ya ke pakai sawit emas? Mana nak cari sawit emas ni? So dari situlah. Saya tak nampak besarnya company itu memberi kebaikan kepada pekebun. Saya nampak bila produk kita yang bagi kebaikan pada pekebun. So bila pekebun puas hati, pengguna puas hati, kejayaan kami datang seterusnya. Dengan nak meningkatkan pengeluaran untuk memastikan permintaan semua kami dapat capai, kami perlu improve, kami perlu tambah mesin, kami perlu ada kawasan production yang lebih besar, kami perlu ada pengurusan yang lebih baik. Tapi itu semua datang selepas permintaan yang tinggi apabila pekebun puas hati. Jadi hari ini kami dah capai. Pekebun dah puas hati, permintaan dah semakin tinggi. So kami pun dah kami dah mula untuk tambah mesin, 1 atau 2 mesin lagi. Kami dah bermula pindah kepada tempat yang lebih besar. Jadi misi kami adalah untuk berada kukuh di pasaran sama dengan produk-produk baja internasional yang lain. Tapi harga kami lebih berpatutan. Dan insyaAllah segala yang kami dapat ni, kami akan beri semula dengan beri kualiti kepada baju yang lebih baik. Dari segi modal lah, kami bermula kos untuk buka kilang, mesin, tenaga kerja, bahan mentah lebih kurang 2 juta lebih. Dan kos bulanan untuk operasi, procurement, jual beli bahan mentah, lebih kurang 1 juta hingga ke 2 juta. Dan bila kami nak pindah ke kilang baru untuk expand, untuk tambah mesin lagi, kos tu bermula daripada kami mula buka sampai nak pindah ke kilang baru ni almost 5 juta. 5 juta letak kita invest, bukan. Dia timely basis. Maksudnya kita invest bahan mentah dulu, lepas tu kita invest kawasan, kita invest tenaga kerja. Jadi yang terkumpul daripada bermulanya syarikat AgroSearch sampailah hari ini lebih kurang 5 juta lah. Kita nak jadi sebuah syarikat yang pekebun harapkan. Maksud saya harapkan ni, produk ni, brand ni boleh bagi kita information kenaan dengan ladang kita. Boleh beri kita produk yang baik. Support. Mungkin tak semestinya baja. Kadang-kadang ada juga customer kita, okey ladang saya okey tapi saya tak tahu mana nak cari racun. Ladang saya okey tapi saya tak cukup pekerja. Jadi kita nak jadi sebuah syarikat yang kita tahu masalah tu, mungkin kita boleh link kepada syarikat yang lain yang boleh buat sinergi. Kita tak ada racun tapi kita ada syarikat lain yang ada racun, kita boleh capaikan rangkaian tu. Tapi bila mereka datang kepada kita, maksudnya kita dah peroleh kepercayaan daripada pekebun sendiri. So kita nak jadi sebuah syarikat yang orang dengar sawit emas, okey, baja dia betul, tim sawit emas kita kenal, tim sawit emas tak segan-segan nak turun ladang. So kita nak dekat dengan pekebun. Untuk pergi lebih jauh dari segi korporat, dari segi ladang-ladang korporat, mungkin agensi-agensi kerajaan pun kita harapkan produk sawit emas sendiri boleh masuk ke dalam industri tersebut. Tapi kita faham ia makan masa,
pengurusan yang lebih sistematik, support yang lebih kuat dari segi modal untuk bahan mentah. Jadi target kita adalah supaya satu hari nanti kita memang boleh jadi sebuah syarikat yang bukan saja supply kepada pekebun-pekebun kecil, tapi kepada agensi kerajaan yang besar. Walaupun kita memang dah pernah, kita memang dah supply kepada agensi kerajaan, tapi kapasiti yang sederhana. So cukup untuk kita sebagai SME, tapi kita boleh pergi lebih jauh sebab mengikut data MPOB, setahun penggunaan baja kepada ladang satu Malaysia, agensi kerajaan dan juga pekebun kecil, lebih kurang 2 bilion. So kita nak, mungkin suku tu pun saya rasa cukup besar untuk kami, tapi visi kami nak capai semaksimum yang boleh. Kapasiti yang maksimum, penghasilan untuk ladang-ladang yang maksimum. Jadi kita tak nak pekebun je dapat hasil tinggi. Kita pun nak agensi kerajaan pun dapat hasil yang tinggi juga. Mungkin kita boleh bekerjasama, mungkin kita pun boleh belajar daripada agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Mungkin sebab saya anak sulung, bila dari kecil arwah ayah memang selalu cakap Alung kena jaga ni, Alung kena jaga tu, Alung kena jaga semua. Dalam masa yang sama bila kita sama belajar, kita survive. So apa yang kita belajar dulu, memanglah dulu saya belajar finance, sekarang saya kerja macam ni. Tapi disiplin yang kita ada tu kita susun untuk kerja, untuk personal, untuk sendiri. So cabaran tu memang sangat mencabarlah. Sebab bila kita menguruskan syarikat ni 24 jam, 7 hari seminggu, kita tak boleh leka. Lagilah pula sekarang ni production pun dah hari-hari, even hari minggu pun kita kena buat baju juga. Even dekat rumah pun, walaupun saya dengan anak, saya kena entertain kepada soalan-soalan tentang syarikat. Saya kena reply email, saya kena jawab call, saya kena profesional. Walaupun saya tengah masak, ada call, saya kena terus berubah. Okey, saya ni. Walaupun saya dekat office, saya tengah meeting, tiba-tiba anak call cakap nak ni, okey, saya kena layan dia. Jadi, diri kita sendiri, kita kena sentiasa ready untuk apa-apa situasi. Macam kita kerja dengan bos lah. Bila-bila masa bos boleh panggil kita. So, saya anggap saya pun bekerja juga. So saya kena bekerja untuk syarikat, saya bekerja untuk anak-anak dan saya bekerja untuk suami saya. Jadi bila kita bekerja, kita rasa kita nak KPI kita semua baik. Memanglah ada glitch, mesti ada kelemahan, mesti ada kadang-kadang waktu yang kita burn out, kita dah tak larat. Tapi cepat-cepat twist dan cepat-cepat bersyukur dengan apa yang kita ada hari inilah. Kita kena bersyukur dengan syarikat yang kita ada, kita kena bersyukur dengan anak-anak yang sihat, bersyukur dengan suami yang penyayang. So kita bersyukur dengan kehidupan kita, dengan mak, dengan adik-beradik. Jadi saya rasa benda tu yang memberi semangat, dan bila kita nak terpelecok sikit je, kita dah ingatlah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada majalah Dewan Ekonomi terbitan DBP kerana memberi peluang untuk saya kongsi pengalaman yang pernah saya alami, untuk berkongsi visi dan misi syarikat. Dan juga saya berharap semoga perkongsian saya ni sedikit sebanyak memberi inspirasi, sedikit sebanyak memberi pengenalan tentang syarikat kami, dan semoga kita sama-sama dapat mencapai impian yang kita nak. Satu misi hidup saya adalah kita jangan serik bermimpi, sebab dengan mimpi tu dalam masa yang sama ia dapat memberi semangat untuk kita capai. Dan insya-Allah kalau diberkati, kalau diberi rezeki, insya-Allah Allah akan pemudahkan segala urusan kita. Terima kasih.